Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentaran kertas kerja saya. Tapi sebelum itu, kertas kerja ini masih lagi dalam proses untuk disiapkan. Okey, tajuk kertas kerja saya adalah hubungan antara amalan dan kaedah pengajaran sirah dengan pembentukan akhlak murid sekolah menengah kebangsaan di daerah Besut Terengganu. Dalam bahasa Indonesianya SMA. Di sini SMK. Next. Okey. Pendidikan Islam ialah salah satu mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah untuk murid-murid beragama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang bahasa. Kita ada kaum Cina, kaum India, tapi untuk mereka kita mewajibkan mereka untuk mengambil pendidikan moral. Jadi sirah ni, kajian saya ada fokus kepada sirah. Sirah ni merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam ni, di sekolah menengah terdapat 6 komponen. Antaranya Al-Quran, hadis, fiqh, akhlak, sirah dan lain-lain. Okey, Nabi Muhammad merupakan contoh tauladan yang terbaik bagi umat Islam. Jadi di sini Nabi Muhammad ni, sebagaimana yang kita tahu, merupakan role model yang kekal sepanjang zaman. Jadi sebagai seorang Muslim, kita mestilah mengetahui tentang kisah-kisah hidup Nabi Muhammad dan mempelajari berkaitan dengan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad merupakan fardu ain dan wajib untuk setiap murid. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM ni telah diperkenalkan. Pada asalnya di Malaysia menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah, tapi pada tahun 2017 telah digantikan kepada kurikulum standard, di mana kurikulum ni dibina untuk membentuk peribadi Muslim dan memahami, mengamal, menghayati Islam secara menyeluruh dan holistik. Jadi pendidikan di Malaysia ni tidak hanya memfokuskan pelajarnya, muridnya hanya pandai dari segi intelektual saja, tapi dia mahu melahirkan generasi pada masa akan datang yang seimbang juga dari sudut akhlak. Seterusnya. Okey. Kurikulum ni digubal ada tujuannya untuk memenuhi dasar baharu, iaitu dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015, di mana nak memastikan kurikulum itu yang dibina di sekolah tu mencapai standard antarabangsa. Kurikulum ni yang digubal, iaitu KSSM ni, diterjemahkan kepada DSKP, Document Standard Curriculum, dan pentaksiran. Untuk pada asalnya, sebelum digubalnya KSSM, dia menggunakan KBSM, dia menggunakan huraian sukatan pelajaran. Okey, kurikulum yang digubal ni diterjemahkan. Jadi dalam DSKP ni kita ada mengandungi standard kandungan, standard prestasi, standard pembelajaran dan standard pentaksiran. Bermaksud kalau KBSM dia more kepada ujian summative, maksudnya ujian akhir tahun, peperiksaan tahunan. Tapi bila ditukar kepada KSSM ni, dia mentaksir budak tu di dalam kelas. Ada pentaksiran dalam bilik darjah secara individu. Guru yang akan mentaksir one by one. Okey, jadi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ni, dia menekankan kepada aspek ilmu, amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Seterusnya, okey. Sirah, apa yang kita tahu adalah dari sudut bahasa, sunnah, jalan, peristiwa dan tingkah laku. Dari sudut istilah ni berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad yang dikhabarkan secara maksur melalui lidah para sahabat dan bukan menerusi ijtihad, pandangan dan andaian seseorang, di mana ia bermula lagi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sehingga kewafatan baginda. Seterusnya, okey, apa yang kita tahu,
apa yang dimaksudkan dengan akhlak ni sebagai perangai atau tingkah laku, tabiat, kepercayaan, pegangan ataupun agama. Jadi pembentukan akhlak ni di sini kita menganggap usaha untuk menitipkan nilai-nilai akhlak kepada murid. Next. Okey, permasalahan kajian. Keruntuhan moral dan akhlak murid yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan pelajar. Ini adalah kerana pelajar pada hari ini dia tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai role model dan contoh tauladan dalam kehidupan mereka. Mereka ni seolah-olah tidak mengamalkan dan menghayati sifat-sifat Nabi ini dalam kehidupan, antaranya sifat amanah, bertanggungjawab, bertimbang rasa dan lain-lain. Seterusnya, guru pendidikan Islam tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran dan tidak menggunakan kaedah yang sesuai dan berkesan dalam pengajaran. Okey. Guru ni dia banyak menggunakan pendekatan berpusatkan kepada guru, teacher center. Jadi bila menggunakan kaedah teacher center dalam pengajaran sirah, dia membuatkan pelajar ni cepat bosan, boring sebab dia berkaitan dengan sejarah-sejarah. Jadi kebanyakan guru dia menggunakan teknik ataupun kaedah syarahan ataupun kuliah. Tapi kalau mengikut pada pembelajaran abad ke-21, kita banyak perlu menggunakan berpusatkan kepada murid. Guru ni hanya sebagai pembimbing ataupun pemudah cara sahaja. Jadi kaedah-kaedah yang sesuai digunakan oleh guru antaranya lakonan, simulasi, kooperatif dan lain-lain. Okey, objektif kajian ni adalah mengenal pasti amalan pengajaran mata pelajaran sirah dalam kalangan guru, mengenal pasti kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru dalam pengajaran sirah, mengenal pasti tahap pembentukan akhlak murid dalam pengajaran sirah. Yang keempat, mengenal pasti hubungan antara amalan pengajaran guru dengan pembentukan akhlak murid. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti hubungan kaedah pengajaran guru dengan pembentukan akhlak. Okey, ini adalah berkaitan kajian-kajian terdahulu. Yang pertama itu adalah keberkesanan mata pelajaran sirah Rasul di sekolah rendah Ikram. Ni dia buat kajian kepada sekolah rendah, tapi saya kepada sekolah menengah. Okey, seterusnya. Okey, reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif, kaedah tinjauan. Lokasi yang saya pilih adalah di daerah Besut, Terengganu, berhampiran dengan Kelantan. Populasi murid yang saya pilih adalah pelajar tingkatan 1. Okey, instrumen saya ada 2 set soal selidik. Yang pertama untuk guru dan yang kedua adalah untuk murid di mana. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulannya, mempelajari sirah ni atau perjalanan hidup Nabi ni memang menyeronokkan. Namun apabila guru tidak peka kepada keperluan pembelajaran pelajar, sirah akan menjadi benda yang membosankan dan pelajar akan menyamakan dengan mata pelajaran sejarah. Dalam pengajaran sirah, kaedah berpusatkan murid sebaiknya digunakan bagi memberi peluang kepada murid untuk menjiwai setiap peristiwa yang berlaku. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan banyak keterlibatan murid akan dapat mengasah minda murid dan memperluaskan pandangan murid kepada melihat sesuatu dengan penuh bermakna. Oleh itu, peranan guru sangat penting dalam memastikan objektif pelajaran itu tercapai. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita